Okey, ini nak cerita pasal Melaka. Melaka ni sebenarnya dia boleh cantik tau. Budak kasi ada orang di belakang. Betul. Kadang-kadang orang belakang kita akan melekat ni. Saya cuma melekatlah seketika sekejap. Lawan lah. Lep, dia tu sogok. Alhamdulillah pada itu dijaga Allah SWT dan pada petang yang paling kita bersama-sama berkumpul di bangunan negeri Ampang untuk memberikan satu program bagaimana kita melakukan usul dan juga sekiranya harus kita ambil dengan makluman sampai semua program ini adalah anggota parti berbagai sana di dalam Ampang dan semalam kita telah melakukan program yang sama di Penang di Pulau Pinang untuk saya menghormati dan juga Syed Abu Bakar sebagai penguji parti bersama penguji parti dan kita menghormati pertama sekretar kita Ustaz Sajul Isam Terpalang waktu kalinya begitu sampai di dalam Ampang dan jabatan selaku ketua biro dakwah dan berangkat ke Jabatan Presiden dalam Ampang dan terima kasih ini selaku ketua biro komunikasi wakil dan juga Tuan Yunus selaku ketua jabatan keselamatan Ampang dan juga bersama-sama yang disiapkan. Alhamdulillah pada petang ini kita telah berusaha untuk memberi tazkirah tentang program Maulid Rasul yang tajuk Ribah daripada Maulid Rasul. Terkenalah program Maulid Rasul kita tahu dengan simak dalam bentuk pembahasan yang berbeza Indonesia yang sampaikan Ustaz yang penting kita amalkan apa yang baik terutamanya apapun yang suruh dimakan kepada kita dan makan insyaAllah untuk kita banyakkan selamat terutama di dunia orang ini masih sampai masa yang dimiliki Ustaz untuk menyampaikan dasar masih dengan suruh dalam hal ini juga Ustaz ini dia nak contoh baik ada betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Facebook tu lepas 3 hari dia akan hilang. Sebab ini kan dalam Facebook ni dia khas untuk orang dalam grup tu saja. Orang luar tak boleh download tak hilang video tu. Bola yang nak masuk kelihatan. Tak ni dalam kami nak Maksudnya kami repost sekali lagi. Macam majlis masuk dulu. Masuk keluar. Masa dia ni semua. Bagus sekali Richard. Tuan Syekh Musi Hakim sahabat-sahabat dari negeri Ampang, berada yang sedang menonton dari negeri Penang, negeri Kuantan dan semua. Ni kita live di Facebook bagi yang menonton di Facebook tekan butang share sekarang. Share tak payah like apa dah follow dah tu
share je. Pertama sekali, tahniah kerana buat majlis berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak terikat dengan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal bila? Esok kan? Cuti tak? Oh, patut ingat ni pakai. Cuti 2 hari ke sehari? Ha? 1 hari. Lepas tu Jumaat, Tapi you kerja balik. sisi online kena Tak apa. Ada yang sambung. Masih ada work from home? Okey. Memang masa Maulidur Rasul ni ke memang dah jadi jadual macam tu. Antara hikmah COVID lah tu. Maknanya memang banyak sebenarnya, banyak company yang sekarang ni memang dia buat, ada yang work from home. Jimat aircon, jimat lampu, jimat internet kan. Dan pada pekerja pula jimat kos minyak tu. Ayam tu. Yang Tapi ada juga yang susah saya kerja kat rumah, singapur dengan anak, bapa anak. Boleh saya cakap? Jadi Alhamdulillah, ketika kita rasa mencabar, ketika kita rasa kesukaran dalam bekerja, apa betul dia? Paling mujarab. nak harmoni. Kalau rasa mencabar dalam kerja ni, betul paling mujarab je, cuba tengok orang yang dibuat kerja tak ada kerja. Tak lagi ke? Tak ada pula. Maka kita akan rasa, ada orang kena buang kerja, ada orang jobless. Aku walaupun susah tapi ada lagi. Automatically kita akan sebut Alhamdulillah masih ada kerja lagi. Subhanallah. Saya masa COVID baru ni dijemput ceramah di hospital. Saya kena ceramah pada doktor-doktor dan nurse. Sampai je sebelum ceramah, organizer bagi tahu, Ustaz, kami ni di hospital adalah tempat yang paling stres, Ustaz. Doktor-doktor dengan risiko, dengan pesakit, dengan keluarga pesakit, dengan SOP, dengan kami sendiri, letih, Ustaz, kami paling stres Ustaz ceramah lah hari ni. 2-3 hari lepas tu PDRM panggil saya ceramah. Sebelum ceramah penganjur kata, Ustaz, untuk makluman Ustaz, kami polis di sinilah tempat paling stres, Ustaz. Kami buat roadblock, nak jaga keselamatan, orang maki hamun kami, orang marah, kami tengah hujan, tengah panas, tak boleh cuti. Kamilah yang paling stres, polis cakap. Ustaz ceramah lah. Pada 2-3 hari lagi Kementerian Pendidikan panggil ceramah pada cikgu-cikgu. Sebelum ceramah, cikgu-cikgu beritahu, untuk pengetahuan Ustaz, cikgu lah paling stres, Ustaz. Kami nak pastikan budak duduk depan kamera, budak fokus, anak-anak kami nak belajar. Ustaz, cikgu paling stres. Last sekali, aku yang nak ceramah ni pun stres. Kembung. Sebenarnya, cabaran ada di mana-mana. Life must go on. Kehidupan mesti diteruskan. Tak boleh kita nak kata, Ustaz, benarnya kerja kat Rapid ni stres. Tak lain pun. Tengok macam mana besar. Ustaz senang lah. Datang-datang ceramah, minum air balik. Cakap senang. Datang kerja sendiri seminggu, Ustaz. Ganti saya ceramah seminggu, boleh? Sebab dia tak boleh download. Mana boleh macam tu, Ustaz? Ya. Masing-masing di tempat masing-masing. Kalau tak ada driver, tak ada passenger. Apa? Kalau tak ada passenger, macam mana nak bayar minyak? Jadi masing-masing. Ada yang ceramah, ada yang hospital, ada yang cikgu, ada yang polis. Masing-masing di tempat masing-masing dengan cabaran masing-masing. Kita orang beriman, macam mana kita nak hadap situasi? Kita nak rawat, kita nak hadapi kehidupan. Maka Nabi Muhammad SAW membawa panduan, membawa Islam supaya kita dapat lalui kehidupan ini berbeza. Kita ada iman, kita ada peraturan. Bila sebut, kenapa Ustaz? Mula-mula ceramah dah cerita masalah dah. Tak tahu, saya pun tak tahu. Sebab inilah realiti. Kalau dalam kehidupan sekarang,
Orang kaya ada masalah tak orang kaya? Gentil. Orang kaya sini jawab. Nak cik ni gentil kan ke? Dah kan dia kaya ada masalah apa? Duit banyak. Banyak beli-beli. Dia apa? Orang kaya ada masalah. Salah? Cik ni ada duit nak cik ni. Nak habiskan duit. Tak kaya tu masalah pun. Okeylah kalau orang kaya tak apalah kalau orang kaya ada masalah. Orang miskin ada masalah tak orang miskin? Tadi ada. Roti gardenia pun dah naik harga. Beras naik, roti naik, minyak naik, semua naik. Oh, patutnya tanya Alif, dia ada 4. Allahu Akbar. Orang miskin pun ada masalah. Okeylah. Orang bujang ada masalah tak? Dalam ni kau. Ada juga. Dalam ya. Oi, terus tak boleh. Kan dia bujang. Okey Roger. Sekarang ni. Ada juga. Dia orang kahwin lah. Orang yang dah kahwin ada masalah tak? Ada juga. Orang yang kahwin lagi ada masalah. Belakang malah ada masalah tak? Ha? Orang tak ada masalah siapa? Yes. Mana bu? Betul. Orang gila je tak ada masalah. Apa tu? Notis. Saya dah masak Sekarang ni. yang lepas saya ni gila ke tak? Ina tak ada. Tak. Ina tak ada semua. Jadi kalau ada masalah, normal. Dia ambil update kan? Hari hal. Update ni. Macam mana kita nak hadap? Masak bau sayur. Ada masalah, ini normal. Ingat ustaz cakap apa depan tak ada masalah. Ada masalah juga. Imam, sebila ada masalah juga. Yang penting ada masalah juga. Dia tunjuk fake. Dia bukan dia. Dia pernah buat fake. Sama Apa yang kau ajar kau benefit bagi dengan Aku cakap gentle dengan dia. ingat ustaz cakap apa tak ada Dia masalah. dengar gentle. Di shopping complex bawa anak bini, anak saya pun berbeza. Kita tengok orang kata dah. Mas Kak ajak ambil gambar. Masalah. Kalau kita sendiri sakit perut. Ambil gambar. Eh, 10 saat pula. Lama kena sampai bertyper. Lepas tu lagi kasih ustaz. Dah. Masa saya pinjam lah sekali lagi. Masing-masing ada cabaran dan dugaan masing-masing. Tapi kita kena hadap. Kau tengoklah berapa depan dia. Allah, saya nak bercakap je lah. Ada kerja mana? Awak nak jadi apa? Cikgu. Jadi boleh. Ada cabaran. Jangan kaya baru-baru. Atau balik dah tu kan? Tak, saya nak serius ni. Ingat, cabaran. Jadi kat dalam tu Jadi. Jadi, sebab itulah kita sebagai orang Islam, kita nak cuba cari panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini supaya kita dapat lalui kehidupan walaupun kita berhadapan dengan cabaran kita mengharapkan dalam melalui kehidupan ini kita mendapat pahala, kita mendapat keberkatan. Kita suka ketika kita susah nak selesai kerja, kita harap dalam masa yang sama kita dapat pahala juga insya-Allah. Jadi Tapi keras betul tak? Macam ni tak keras ni? berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi soft-soft je tu. Jen. Jangan lupa Mahal ni mahal. pernah dengar tak perkataan bakhil? 4231. Apa maksud bakhil? Bobby, Apa maksud bakhil? Dah bertahun-tahun kerja dengan cikgu. Itu semua yang budak-budak KL pakai macam tu. ni. Mana ada? Bakhil. Dan Saya pakai ni macam tu. pakai. Omid. Dan Cik. Alung. Muhammad orang bakhil. Sorang-sorang tak nak bagi bapak dia pakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang bakhil ialah seseorang yang mendengar Tulis. nama disebut di hadapannya lalu dia tidak berselawat. Jangan bagi abang sikit kan. Nak selawat ni kita kena modal tak? Ada modal tak? Buat lawak Sama ada tak? Cik Ming Tapi saya percaya Kenapa tak payah keluar modal dalam kaum Boleh bagi. Boleh tanggung saya. dia hati dia baik dia dari Ah betul setuju. Betul. Saya tak tahu. Big heart, big Ialah man. orang yang disebut ilmu di hadapannya dia tak selawat. Luai kau, big man. Jangan jadi orang bakhil. Kau ajar wai. Sekarang ni
Mesin Sarawak. Sebenarnya tahu tak apa maksud Maulidul Rasul? Resi aku lah. Maulidul Rasul? Aku. Apa maksud kata Maulidul Rasul? Anak susah Tak boleh tak jangan tanya. Ya mak dah lah. Okeylah. Kita rasa tanya lawi tak lah. Maulidul Rasul ni maknanya kelahiran. Baju kena. Tapi kita ambil sempena kelahiran. Yang kita nak bincang ialah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kita nak mengingati Rasulullah, akhlak baginda, ajaran baginda, sunnah baginda. Kira tu ni. Yang lagi utama dalam Nanti nak pergi 28 tu park sini ke gerak sekali satu kereta? Dah kita dah dapat bas kan? Lagi boleh ke depan ni. Boleh? Boleh. Yang belakang, boleh tak ke depan ni? Siang akak kita yang awal. Boleh masuk ke depan ni. Apalah Anan. Kita berbincang. Kita boleh jumpa sana. Tak payah cerita lah. Sila. Yang orang lelaki yang datang ke depan, Jodoh dah tulis. Mudah tambah jodoh. 28 29. Wah, kau macam 2 hari. Penat. Nanti dah kayak takkan letih. Esok saya kerja pagi lah tu. Jadi tempat sini. Entahlah cuti banyak. Unai tinggal 10. Banyak tu. Nak carry forward je bulan depan. Kalau jangan masuk. Hai, good food. Saya sebut saya mengafik kan. Biasanya kalau buat ceramah, buat program kat sini lah. Bawa kat sini. Sinilah jadi hall ni. Dia tak dengar lah. Sebenarnya Nabi Muhammad janji orang yang berada dalam majlis ilmu diteduhi oleh bukaan sayap-sayap para malaikat, rahmat, barakah tu. Tahu? Tak ada tengok, tak nampak. Tak jumpa je. Moga-moga Benda tanya dia hilang kat rumah. oleh bukaan sayap-sayap para malaikat. Kereta tu hilang kat rumah. Dan Ubi dekat Penang dah. banyak buat majlis ilmu Ha, dah sampai Penang dah. moga-moga barakah tu di tempat kerja kita. Mesti. Barakah. Ada orang dia ada Kita bangla hilang kat besar rumah. dia buat dalam rumah dia Dia majlis rasa tu dah ilmu. ilmu. Moga-moga barakah Kita dalam ketebur rumah. lah. Sebab tu kalau Dia kita kena masuk tekak cerita masjid, dia standard kan. kita rasa lain environment Dia minta dan dia make up macam dalam majlis baca Al-Quran, majlis ilmu orang itu mahal barakah. kalau kita pergi balik kan. Diteduhi oleh Mitsubishi bukaan ni sayap ambil para kan. malaikat. Revision rule Dan orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dapat pahala dalam barakah. Okey. Kalau dia duduk dalam majlis ilmu, dia tidur dalam majlis ilmu, dapat tak barakah? Oh, cepat jawab dapat tu. Confident. InsyaAllah, moga-moga dapat barakah majlis ilmu ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi, apa yang saya nak sebut sikit, bila kita mengingati Nabi Muhammad SAW, kita kalau masih ingat, kita belajar sama anak-anak, kita belajar di Fardu Ain. Ada berapa sifat yang wajib bagi Rasul? 20 ke berapa? Ujuk Kidah Bakar. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, iaitu Sidik, amanah, tabligh, khatanah. Sidik maksudnya benar, amanah, tabligh, sampaikan. Asal je Satu tak lagi. di shilling kau. Mana? Satu topik 5%. Apa maksud sifat yang wajib bagi Nabi? Wajib itu wajib apa? Siapa punya lah. Kau channel ke? Wajib Apa ni itu benda parking? maksudnya Tu orang parking. memang wajib Bang. ada pada Nabi. Parking kat Wajib bilik ada. apa? Parking ada. Pokok. Bilik kat parking belik. Ada pokok. Wajib Tak ada ada akar. kat Pokok parking asli ada. lah, tak ada. Ada. Sebab ni pokok bukan pokok asli. Kalau pokok asli wajib ada akar. Ada. Jadi kalau Rasul wajib ada 4 sifat ni, satu perkara. Ada satu lagi wajib. Wajib apa? Masuk RM5. Wajib Boleh? kita percaya RM5. bahawa sifat-sifat itu ada pada Nabi. Tukar plan saya minta kat abang. Nanti bila meninggal kubur penuh air. Okey. Ayu. Dia kubur penuh air. Saya ada betul satu. Terus senyap kira Yang dengan penting dia. sebenarnya kita Terapung lagi. untuk
sifat-sifat. Kanan terus dia dengar. Next station. Main snooker. Di sini. Yang dia campak terus. Ayat campak terus kayu snooker tu. Tak buka air tu besok Ni. Kawas. Apa ni kita mesti Yang aku je kat situ. Tapi tengok dah berbuih dah ni. sifat dengan sifat. Mana kita bukan bilang Nabi. Okey dah. Rasulullah Kayaknya apa slow watch dia okey lah. Rasulullah bersifat jujur. Kita jujur tak? Entry Burberry. Jujur tak dengan isteri? Rasuah banyak weh kat Paki. Orang lelaki jujur tak dengan isteri? Orang lelaki Itu masalah aku. Orang perempuan jujur tak dengan suami? Kalau pukul 10 tu 6.5. Saya risau nanti je. Azhar Ori. Saya nak sambung sikit boleh tak? Saya masuk sendiri. Kau ajar. Baik. Saya pun Pinjam polis sikit nak lap tayar sikit. Tak boleh sikit kan. Pagi kita cakap mahal. Pasal selang 2 hari je sekejap lagi. Betul. Selang 2 hari. Kita pergi makan kat restoran. Hari pertama hari kedua. Oren tu tak apa. Motor dia berapa biji. 7-8 orang. Dia kata apa sangat daripada awak bagi cendol RM5 tu. Cuci free lah. Saya pun masing-masing. Depan Selang 2 hari. Betul? Hari pertama hari kedua. Okey. Masuk kita. Okey, yang ketiga. Hari ketiga dengan keempat. Betul. Esok fresh. Masuk kat masjid lagi ni. Duk bincang-bincang. SU masjid. Oh, fresh. Saya pun tengok Kau faham? 9 Okey. tu 6 jam. Abang Datang balik. Hari pertama kerja lagi. Mana start SU masjid ni. Dia panggil nama Jimmy. Wow. Tak tersilap. Semua nak masuk boleh. Mana dah biasa. Okey lah. Hari pertama Jawab yang kat isteri. Oh, dia masuk kat masjid. Duduk pada mamak. Buat Jawa letak Jimmy tu percuma weh. Kata company saya kotor. Kasih test dulu. Itu pukul 2 meeting tu. Tengok dia cuci, tengok kualiti macam mana. Okey, bersih lah. Claim overtime Gila. tipu, claim mileage tipu. Bau-bau ni siap letak yang pelapik kertas Tak benar. dekat kaki tu. Mana ada banyak tak masuk mobil gini? Lah, Anak dia sakit ni, cuci. bimbang anak pergi klinik. Kalau kau complete dah cuci, dia letak yang kertas kaki tu. Ini Tak nak bagi memang pasir sign. pun. Maksudnya benda boleh 2 jam settle. Tak tahu lah awal-awal ni ke, lepas ni letak surat khabar je ke. Jadi, Tapi dia dah lama dah buat power show. Banyak buat kat mall. Ini dia try and error tender sini. kita berbicara tentang Rasulullah. Betul lah cakap lepas ni letak paper. Kita bilang orang, kita tak benar, kita bohong. Siap. Nabi jujur, kita tak Siap. jujur. Mana kita Dah besok buka. RM15 San. 15. contohi Tak, dia bukan biasa. Dia water wax sekali dengan apa cermin tu? Nano. sayang tak kat Rasulullah? Tu yang chemical untuk water mark tu. Sekali dengan nano, asap kereta. Cuma staff penjaga. Kotak 18. Sekali lagi, orang perempuan sayang tak Motor kat RM5. masing-masing? Motor RM5. Macam apa sayang? Dengar ni, cuba dengar Nano tu yang asap tu. orang lelaki sayang tak kat isteri masing-masing. Dia lah 15. Tapi mesti ada stiker. Stiker. Tidak. Ya Gidah. Allah, saya nak tanya sekali. Kidah, double 7 boleh lah. Tak. Saya nak tanya yang hadir. Saya nak tanya orang perempuan dalam belakang. Sayang tak kat suami masing-masing? Betul-betul orang rakas kuat kita dengar pula. Kita dengar orang lelaki pula. Tapi tadi saya nampak Orang lelaki ni sayang tak kat isteri masing-masing? Apa dia cakap apa? Orang lelaki. Dia cakap apa ni? Dia cakap apa? aku gelap, aku tahu Tadi ni saya saya nak tak tanya. Sayang tak kat Rasulullah? Dia pasal ni saya cakap je. Mana lagi kita sayang? Sayang isteri ke sayang Rasulullah? Wah ni setan ni setan. Biarlah Duduk ni. saya dulu lah. Kalau sayang kat isteri, Ni dia sebelahnya kan. saya nak tanya. Abang baju orang kita, bila birthday isteri?
Apa? Tengok. Kau cakap sabar, bukan sabar dia. 12, jangan Ini agak sabar. Rakam ni tadi takut tu sabar. Sebab kalau kita sayang, kita ada bukti. Asal kat Emma pula. Bukan. Dia bagi soalan cepat mak, kau tak jawab. Okey. Ada dia duduk sini. Kalau bina sektor tak tahu nak nangis kot. Kalau bina sektor lagi nangis. Wanita mau tengok. Orang lelaki memang bagus. Sudah tak kakak? Jadi terbukti. Cuba. Kena piring kat atas. Belum cari aku lagi, tapi tidur kejap kan? Tak ada. Kalau kita kata sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa buktinya? Ni yang kau kata bau sayur. Dia kata bau sayur tak kau punya kain rambut. Yang pertama, Kan kau pakai minyak rambut ni, dia kata, "Wih, bau sayur mana ni masak sayur?" Jangan. kita akan banyak ingat dia. Rasa nanti kan. Bila ingat, kita ingat. Main-main game nanti. Dan tidak pada Dia snooker. kita akan Dia snooker. sebut. Siapa kat sini ada anak yang pergi asrama? Anak yang pertama ingat tak anak pertama kita hantar asrama tu? Ingat tak ada? Yang sekadar hantar anak, ada tak yang anak di asrama? Ada tak? Ada kan? Pertama kita hantar anak yang pertama dulu. Teringat. Teringat. Ada bang. Kita nak nama benda Okey, ni. kat situ asrama ni macam mana nak bangun pagi? Siapa nak kerja? Bodoh. Ajar lah. Macam mana ada sini ranking kita. Tanda sayang kita akan ingat dan sebut. Cahaya up. Kan? Maka begitulah. Kalau betul kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan banyak ingat dan sebut. datang tak masuk lagi? Nak sebut. Kat KT. Kalau manusia Kat kita sayang. KT. Sayang sebut apa? Pakai bermain kita. Cakap apa kat isteri kalau sayang? KT. Dia tak masuk, dia tak bagi sale lagi. Cakap I love you tak? KT. Oh, jangan cakap putih. Oh, kau cakap Melayu cakap apa? Owner telefon ni mana? Saya sayang awak. Tadi. Owner dia Berapa mana? kali sekali? Lah, apa rahsia? Oh, saya sayang awak. Tak cakap I love you. Benar tak? Isteri cakap kat kita I love you. Orang lagi? Ada. Jawab apa? I love you too. I love you too. Gitu. Baru mesti maki kita. I love you too. Saya dah jawab I love you more. Itu manusia. Tapi kalau dengan Nabi, kalau dengan Rasulullah, kita tak cakap I love you, kita selawat. Jadi berapa kali kita selawat ke Rasulullah, itulah bilangan berapa kali kita I love you pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang siap dia tampal stiker lagi kat belakang kereta dia. Dia tampal stiker I love Rasulullah. Saya ni jenis mazhab tak tampal stiker I love Rasulullah tu. Dia tak tampal belakang. Bukan salah. Tapi saya tak nampak. Kadang-kadang ada hari-hari yang emergency, jalan jam, presiden ada ceramah. Ni, sini janji pukul 3 ceramah hari ni. Jalan jam, kadang-kadang terpaksa potong queue kan. Jadi kalau kita potong queue, habis stiker Rasulullah kat belakang, tak sedap. Takkan kau kopiah dulu. Oh. Itu emergency bukan selalu. Jadi kalau ada stiker tu macam kita buat salah. Bukan nak kata salah tu betul, salah tu tak salah, tapi emergency nak untuk buat Jumaat. Ada accident jadi jam, terpaksalah kadang-kadang kita ciluk sikit. Jadi kalau saya tak nampak stiker, kita harap kita sayang pada Rasulullah. Kita orang lelaki ni nasib baik sembahyang Jumaat. Rasa tak ada masjid-masjid sebelum Jumaat bila baca tu, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jawab apa masa tu? Betul. Jawab sallallahu alaihi wasallam. Belum tidur lagi kan masa tu kan? Kalau tidur dah masa tu baru intro tu. Belum lagi dah. Itu dah masa tu kan. Jadi selawat. Orang perempuan bila selawat? 6, 25, 9.
solat, bacaan. Ada orang perempuan dia selawat masa sayur Ustaz. Potong sayur basuh beras selawat. Boleh tak? Boleh, tak salah. Ada orang perempuan dia selawat masa anak dia demam sakit perut. Nak letak minyak ubat, nak suap ubat kau selawat. Baik anak sakit, selawat juga. Anak sakit tak selawat. Tapi saya nak bagi tahu, bila situasi terbaik untuk selawat ni macam ni. Contoh, kita dengar ceramah ataupun kita baca buku ataupun katakanlah kita scroll TikTok ke ada ceramah pendek-pendek cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang kita rasa tersentuh lalu terkeluarlah selawat kita. Ini contohlah. Contoh kita baca ataupun kita dengar ceramah Rasulullah ni pergi berdakwah di Taif. Orang Taif beli kutuk, hina, halau, ambil batu lempar. Nabi dihalau keluar dari Taif. Luka Nabi. Lalu malaikat datang offer. Nak ambil cekih, nak halau pada penduduk Taif. Lalu Nabi kata tak payahlah, moga anak cucu mereka beriman. Bila kita dengar macam tu, Allah baiknya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Faham tak maksud saya? Maksudnya dalam situasi tertentu kita kagum, kita tersentuh tentang Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Masa itu selawat. Ataupun yang kisah Nabi tahajud, lalu Aisyah tengok Nabi sembahyang sunat banyak sehingga bengkak kaki, kan? Aisyah pun kata tanya soalan. Kakak balik dah. Paman ada, paman. Kan ada confirm masuk syurga. Kenapa sembahyang banyak macam ni? Lalu Rasulullah kata, bukankah patut aku confirm masuk syurga? Apa sampai 3 kali tu? Banyak bersyukur. Lalu banyak sembahyang ni sebagai tanda bersyukur sebab boleh masuk syurga dah. Itu pun Buat ni. Dia buat halusinasi. maksud saya, bila kita jumpa mana-mana situasi tentang Rasulullah, kita pun rasa faham tak? Bukan semata-mata masa potong sayur selawatlah, moga-moga anak jadi lembu hati makan makanan ni. Moga-moga bapa anak lembu hati, aku pun nak selawat. Itu kita ambil berkat selawat untuk kita dapat sampai. Tapi maksud saya sekarang ni, perasaan kita pada Rasulullah. Orang pun cerita Rasulullah, munajat, Rasulullah selalu mendoakan umatnya. Masalah ada mama. Sayangnya Rasulullah pada umatnya. Betul ni. Betul. Setiap kali kita dengar ataupun kita baca ataupun kita lihat tentang Rasulullah, keluar di mulut kita satu. Tak ada salah. Tanda sayang, banyak ingat dan sembuh. Apa lagi tanda sayang? Kalau kita sayang kat suami, orang lelaki kalau sayang kat isteri buat apa? Dah tak ada pun. Dia buat yang mana cuti yang Tak mana? tanya. Yang masa Orang lelaki ni, kalau sayang kat isteri buat apa? Oh yang orang yang tidak sama MC ni lah. Bagi hadiah. Hadiah apa untuk isteri? Bagi reason dia. Kau tak, ni baru kahwin kamu ni. Aduh. Bagi hadiah handbag. Lagi bagi apa lagi kalau sayang kat isteri? Aku bagi emas. Untunglah isteri-isteri yang kat sini, suami-suami yang baru ni. Itulah saya kata, dengan Rasulullah pun kita kena buktikan cinta dan kasih kita pada baginda. Selain pada sebut dan buat, apa lagi? Antara. Kenapa bagi handbag? Kenapa bagi emas? Kenapa? Untuk? Tak, reason dia tak pernah sabar. Alah, saya borang. Bukti. Bila kita buktikan, kenapa kita buktikan dengan beli gelamar, beli handbag? Kenapa kita buktikan? Kalau dia terima gelamar, dia terima handbag, orang perempuan. Kalau terima handbag, coach. Coach apa nak? Handbag. Apa rasa? Apa lagi yang pun ni ada tu orang langsung sign tu gitu ke? Babi Dia keluar kat aku takkan pernah cerita dengan kau, kita. Tanda kita sayang pada seseorang, kita buat apa yang babi. menggembirakan dia. Tak ada sayang aku. Memang tak ada saman dah. Jadi budak tu tak kesamaan tau. Aisyah Maruan dia nak tunjuk kepala dia dah tu. Babi kau. Apa yang Rasulullah
Dah 20 hari baik. Sebenarnya kan? Kau ni sabar Aku kau. sebagai suami, aku sebagai ayah, aku sebagai isteri, apa yang Rasulullah suka? Aku sebagai yang datang bekerja, aku sebagai jiran, apa yang Rasulullah suka? Kalau kita buat, kalau isteri aku nak dia suka, aku bagi handbag, bagi gelang supaya dia suka, sebab aku sayang dia, maka Rasulullah suka apa? Lalu aku nak buat. Tak one-one. Bantuan. Menghadiri majlis ilmu, Rasulullah suka tak? Ni hadir ni volunteer ke kena ambil kedatangan? Ha? Volunteer? Kenapa hadir? Ada jamuan tak bagi? Apa lagi selain pada apa? Ustaz, jangan anggap kami tak ikhlas, Ustaz. Kami ikhlas. Alhamdulillah. Tahu je nama kau. Menghadiri majlis ilmu, Rasulullah suka. Sehingga Rasulullah janjikan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Sampai macam tu Nabi offer. Jadi Nabi suka. Sebab tu lah. Ini okey lah. Tu original kan? Saya suka sangat sebagai tanda cinta dan kasih kita pada Rasulullah. Alhamdulillah hari ini hadir. Tolong hadir juga di masjid surau kat tempat kita. Kita orang balik lewat Ustaz. Dia cari yang baru. Dia cari yang ni ganti. Ada hari Sabtu Ahad ada. Hadirkan. Oh nak nampak yang tu. Bidis, tak sempat nak hadir, nak rehat. Inilah merah bekas. Hari Sabtu Ahad. Bayan lah. Subuh Sabtu Ahad, hanya masjid surau kita buat program. Dah nak rehat, nak tidur dah. Tidur dah. Tak payah pergi subuh. Ambil maghrib. Maghrib pun Jam tu pun dah tak tidur dah Ustaz. Kita jam biasa tau. Mana Mak sini? dia Jadi, yang ini beli bukan perkara yang beli dekat ni simple. ada satu. Kedai Yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka. Saya nak kempen, nak suruh sembahyang tahajud. Kad beringan. Payah kita nak buat. Saya sendiri pun payah. Kan? Kita kempen yang senang-senang. Sebagai satu contoh kita buat culture di tempat kerja kita ni. Ni jam apa tak pernah jumpa. Bagi salam. Sini ada tak budaya bagi salam? GC. Hidup tak budaya bagi salam? Gas collection GC. Masuk office bagi salam tak? Sini ada lift tak? Tak kunci nama. Lift terbuka, masuk bagi salam tak? Biar ke. Tak ada orang dalam lift. Macam ayam ni. GC mahal gitu. Apa hukum bagi salam? Tapi dia full besi kan? First still. Apa hukum bagi salam? Lepas tu dekat sana, Eh, macam langgar itu, langgar Apa dekat hukum bagi salam? macam langgar. sunat. Apa Dia tak hukum salah. jawab salam? Steady. Lepas tu ada sekali tu, langgar Sekali. betul-betul bergigi. Apa hukum puasa Isnin Khamis? Kata ada batu-batu kecil. Apa hukum puasa Ramadan? Ter Mana lagi besar? Puasa Ramadan ke Isnin Khamis? Sebab Pahala besar. Ramadan. Apa hukum solat zuhur? Lepas tu kan sedia 5. Apa hukum solat sunat lepas zuhur? Solat sunat tak? Mana lagi besar pahala? Solat zuhur ke solat sunat lepas zuhur? Biji. Zuhur sebab? 9 kot. Zuhur wajib. Besar pahala pada lepas sunat. Apa hukum bagi salam? Apa hukum jawab salam? Jam tu Mana pun lagi besar pahala? masalah agak tu. Anak saya jatuh kan, dalam dia dah pecah. Ha. Belilah yang box tu, box jam tu. Beli kat tepi. Masalah dia bawa keluar. Dah. Letak lah. Sekarang ni apa hukum puasa Ramadan? Apa hukum puasa Isnin Khamis? Bukan dia dah pula. Mana lagi besar pahala? Ramadan. Apa hukum bagi salam? Itu jangan biar kau selalu Apa pakai lah. hukum jawab salam? Mana lagi besar pahala? Yes, collection baik. Dia macam ni sedap. Ada kata bagi, ada kata jawab. Ada yang play safe, aku yakin. Nak jawab dah salam. Kan? Oh. Mana lagi besar pahala? Bagi ke jawab? Saya suka dia ni. Saya nak bagi tahu Ya, saya pun dah kaedah. tak mak. Saya nak bagi tahu kaedah 100. Amalan Itu besi dia wajib hilang tau. lebih besar pahala daripada amalan Nampak tak? sunat kecuali Tanya dalam dia, bab salam. ada tak yang tali biasa kan? Nak masuk tali biasa. Maknanya salam mana lagi besar bagi ke jawab? Isi steel ni dah Ada ada. satu lah. Enggak ada dua-dua. Okey, aku tak nak kata tali One lah. is Kau tak nak better. lah. Tali beradik pula. Bagi. Dia ada ni.
Sebab dengar dia kata amalan wajib lebih besar pahala daripada amalan sunat kecuali dalam bab salam baginya sunat. Jawabnya wajib tapi lagi besar pahala yang bagi walaupun sunat. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak balik lah kita. Ni lawa. Kalau perempuan, bila kali terakhir bagi salam kat suami? Ada lagi nak tunjuk kau. Full majesty macam ni. Malam raya. Malam tadi. Dia ni lah selalu. Balik kerja semalam bagi salam, okey lah. Ni apa? Dulu ingat tak masa awak kahwin dulu masuk kereta? Dia ni datang selalu dah. Saya dah ada pipi je. Assalamualaikum je lah. Kadang-kadang kita, anak-anak kita balik sekolah, masuk pintu tak bagi salam. Kita boleh cakap ke anak, keluar dulu bagi salam, masuk bagi salam. Kita balik kerja tak bagi salam pula. Actions speak louder than word. Orang bahasa Terengganu. Perbuatan kita memberi kesan pada anak-anak lebih. Kalau tiris Beri salam, biasakan beri salam. Boleh tak? Lepas ni nak masuk ofis pun buka pintu bagi salam, boleh tak? Kalau naik lift terbuka bagi salam, boleh tak? dalam helmet. Boleh tak? Sempena Maulidur Rasul. Kita nak sebarkan salam dalam ofis kita, boleh? Boleh tak? Kasih sayang. Tapi janganlah pula besok ada kawan kita. Apa tak infected air tak? Dah aman yang tak cakap Maulidur Rasul. Air pun nak kecil lah. Kita Kau baru nak aman. Itu pula awak potong semangat. Tak, air dah kecil belum? Ada seorang tu. Satu orang Air dia dah kata kecil betul lah. Kalau air dah bagi salam dia ofis. Dia membuat. Dia kata ustaz, saya buat yang ustaz cakap. Bila lift ofis saya buka, ada orang dalam terbuka lift, saya buat assalamualaikum. Orang dalam lift tengok atas bawah kat saya ustaz. Macam saya ni alien. Sebab beri salam masuk lift. Apa salah? Itu mendoakan selamat sejahtera. Islam aja bab salam ni luas. Besar pahala beri salam dan kesannya. Sehingga anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah ibn Umar, bila dia dengar fadilat bagi salam, dia pergi ke pasar, khadam dia ikut. Kedai dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedai dia assalamualaikum. Kedai dia assalamualaikum. Dia jumpa orang kat pasar semua. Balik. Bila balik? Khadam dia tanya, tuan, kenapa tuan pergi pasar tak beli barang pun? Saya nampak pusing beri salam korang je. Pasal dia bukan nak memang nak pergi sebarkan salam. Yang Nabi kata sebarkan salam. Ini para sahabat. Bersungguh kita kena beri salam. Bahkan ini saya mungkin ramai orang tak amal. Kalau kita pergi bercuti balik kampung ke apa, bila kita balik ke rumah kita balik, kita masuk rumah dia kita tinggal tu, nak ucap apa? Yes, apa dah? Buat sekali lagi. Ini betul kak. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kalau lepas kita bagi salam tu, ada kata waalaikumsalam. Macam mana? Betul, waalaikumsalam. Apa maksud assalamualaikum? Selamat sejahtera lah ke atas. Kalau dia lelong lah dapat keluar. Wa ala ibadillahi salihin. Tapi selalu dia buat kalau dia Allah yang salih. Allah lah ada Allah jika apa. Pergi kubur pun bagi salam. Apa nak ucap? Tanya kedai dia kat mana kedai? Assalamu. Lantai dia. Secara mudah lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makan cik. Sekali lagi kalau dia jawab. Patutnya. Kedai kat mana bang? Aku rasa dekat wakaf Cik Ye ni, budak ni macam perasan dia kat sana. Kubur beri salam. Oh, saya nak main bang. Tak lagi kita Awak main baru kita lah pergi sana. barakah. Kita tempat kita cari rezeki ni. Setiap hari kita datang sini supaya datang barakah dari Allah. Kita saling mendoakan. Wakaf Cik Ye. Dengan Wakaf Cik Ye banyak jual kasih sayang terbina. Ini kita kata nak ada teamwork. Bina dengan sebarkan salam. Cuma salam ni dia datang seiring dengan satu lagi apa dia?
Salam dia datang seiring dengan masa kita bagi salam ke orang itu macam mana? Senyum. Saya ada satu permintaan sekejap je, 5 saat je pada yang sahabat-sahabat yang ada dalam dewan kita sekarang. Tolong sekejap, cuba pusing ke orang sebelah, senyum sekejap. 2 saat je, cuba tengok orang sebelah. Sekejap je, senyum. Ada senyum kat orang sebelah. Sekejap je, tengok muka dia, tengok muka, lepas tu senyum. Tak, tolong tak, cuba tak senyum kat orang sebelah tak. Cuba tak. Dia gelap. Suruh senyum dia siap gelap ni. Subhanallah. Hebat tak aura senyuman? Hebat tak aura senyuman? Senyum ni, smile cost nothing but create so much, give so much. Senyum tak payah keluar modal. Siapa pun nak pergi umrah, sebelah dia seorang orang Turki, Amerika, China, Pakistan, tak nanti cakap Arab, tak nanti cakap Putih. Kita dengar apa dia? Sengih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dapat gelas sebekas. Senyum, dapat air zam-zam. International language. Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Senyum. Jadi bayangkan, tadi paling 5 saat kat orang sebelah, kita semua senyum sampai siap gelak lagi. Bayangkan kalau dalam office kita ni dihiasi dengan senyuman, salam. Biar barakah buat kerja kita. Sampai petang Ahad tu tak sabar dah. Esok Isnin nak pergi kerja. Ada tak macam tu? Tu power tu. Suasana. Ada tak dalam office kita yang dia ni memang selalu senyum? Ada tak? Senang tak kita mesra dengan dia? Ada tak dalam office kita? Mana contoh? Ada contoh? Lain dia punya meriah tu kan? Ada spek, ada beg 2. Ada tak dalam office kita? Sorry. Yang memang muka dia masam semua. Ada tak? Ini office lain lah, ada office lain. Saya pernah pergi ceramah kat satu tempat. Kita ni dah ceramah nak suruh lah orang enjoy. Orang buat lawak lah sikit-sikit. Orang ni senyum, orang ni happy. Tapi ada seorang ni, taklah dia duduk depan sekali. Dia tak senyum. Dia kata, dia ni nak marah kat aku ke? Ataupun dia rasa aku ni, aku salah gurau apa. Baik dong. Orang lain happy. Dia seorang tak senyum. Dia tak marah kat aku ke apa. Saya duk fikir takut saya ada tersilap gurau. Aku masih terus mencuba alas sekali duk geletek, copek. Dia senyum lah. Rupanya gigi palsu dia tertinggal gitu. Tak ada gigi. Saya kata baru aku tahu. Ingatkan nak lepas kuliah tu dia salah siap peluk kita. Happy je. Saya tak ada lagi gigi. Dia tinggal bila senyum tu kita nampak tak ada. Tapi sebenarnya orang tak ada gigi pun, kalau dia senyum, comel tak? Dia senyum gigi tak ada, comel tak? Comel! Subhanallah. Dalam banyak-banyak senyum, siapa paling power? Mak ke ayah ke suami ke isteri ke anak abang kakak staff? Siapa paling power? Dapat apa lagi spek tu? Senyum yang paling hebat, dia punya aura. Mak, papa. Ada lagi? Betul. Senyum baby. Dia baru nak dapat baby baru ke? Dia kena apa? Sebab apa senyum baby special? Sincere. Dia senyum betul-betul ikhlas. Tak ada lah lepas-lepas senyum undilah kain. Tak ada. Senyum baby, senyum yang ikhlas. Siapa nak senyum yang auranya hebat, senyuman yang ikhlas.
Macam baby kan? Kita tengah malam pukul 12 ke 1 baru nak lelap. Dia jaga balik. Berak. Bangun tukar paper dia basuh tukar paper. Masa nak pakai paper, kita dah tengah menikmati stres pukul 2 pagi pakai paper. Tiba-tiba dia senyum. Macam mana kita? Syahidkan yang lelaki tak pernah tukar paper anak kan? Oh, enggak. Tukar paper anak. Dia senyum lah. Sebab sincerely, ketulusan. Jadi senyumlah senyuman baby. Cuba senyum sekali senyuman baby. Senyum kat saya. 10 ke? Tak baby mana? Masuk media. Dan sebenarnya yang saya nak cerita ni, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaman. Dalam hadis menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang banyak tersenyum. Dapatlah aku kawan. Banyak senyum diiringi dengan berisyarah. Suasana kasih sayang. Ini very simple yang kita nak wujudkan dalam masyarakat. Sebenarnya bila mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak ingat sunnah-sunnah begitu. Sunnah-sunnah begitu. Dan sunnah-sunnah ini disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Saya ambil kesempatan. Saya nak ada sebut satu perkara. Yang ni kita keluar sikit daripada sunnah-sunnah Nabi. Tapi bila kita kata Nabi benar, saya nak baca satu hadis. Nak beritahu betapa benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adda Allahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlamaha atlafahu Allah." Tadi kita beriman apa sifat Nabi? As-Siddiq apa maksudnya? Benar. Maknanya kalau Nabi bagi tahu benar-benar sungguh kan? Masuk hadis yang saya baca tadi, maksudnya barang siapa yang mengambil harta manusia dan berniat untuk menunaikan hak harta tersebut, Allah akan tolong dia menunaikan hak harta tersebut. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia dan niat tak nak tunaikan hak harta tersebut, Allah akan musnahkan dia. Apa maksud? Barang siapa yang mengambil harta manusia dan niat nak tunaikan hak, ini termasuk berhutang. Dia pinjam duit orang, dia niat nak bayar. Dia jaga duit pelaburan, dia niat nak invest, nak guna sungguh-sungguh biar dapat buang untung. Dia jaga harta pusaka adik-beradik dengan niat nak tunaikan bahagian masing-masing. Allah akan tolong. Dia nak pergi bahagian hutang. Nabi kata, orang yang berhutang, dia niat nak bayar, dia bersungguh nak bayar, Allah akan tolong. Dan siapa yang berhutang, masa berhutang tu dia nak lari, nak niat nak lari tak nak bayar, Allah akan musnahkan dia. Ada tak jumpa orang yang suka berhutang? Ada tak? Orang yang suka berhutang? Ada tak? Apa tu sifat anjing aku? Sini ada? Saya pun hutang. Kita beli rumah, beli kereta kan? Hutang dengan kawan-kawan ni. Ada tak jumpa orang yang ni berhutang lepas tu tak bayar? Ada tak? Ingat, sesiapa yang berhutang, kita kata kita beriman Nabi ni benar. Kalau Nabi kata memang sungguh, siapa berhutang, niat tak nak bayar, nak lari, Allah akan musnahkan dia. Itu dia tak tentram. Siapa yang berhutang, dia niat nak bayar, yang bersungguh nak bayar walaupun tak sekaligus sikit-sikit, Allah akan tolong. Tuan-tuan, ini berita gembira kepada orang yang berhutang. Sekali lagi saya ulang yang kat depan. Siapa yang berhutang dengan niat nak bayar dan bersungguh nak bayar, Allah akan tolong dia. Yakinlah. Bila Allah tolong, kalau kita berhutang banyak ni, bila dah Allah tolong, dia akan berlebihan lagi, melimpah. Ini sebab tu saya bila baca hadis ni, Nabi kata siapa yang berhutang, dia niat nak bayar dan dia bersungguh cari duit nak bayar, Allah akan tolong. Saya bila baca hadis ni, saya faham
Bila Allah tolong seseorang, rezeki dia bukan sekadar kalau hutang 200, bukan sekadar 200, dia menang 1,000 dapat. Bila Allah dah tolong. Dia pening kepala. Dan baru saya faham, bila saya suka baca orang-orang yang berjaya, businessman ni, orang ni, dia pernah jatuh, dia pernah miskin, dia pernah berhutang. Dan dia cerita, dia kumpul duit, banyak hutang, kumpul duit, banyak hutang, kumpul duit, banyak hutang. Dan sekarang ni, dia dah jadi jutawan. Ya, memang bila Allah tolong, kalau hutang banyak ni, bila Allah dah tolong, dia akan melimpah-limpah. Dia macam Jangan lari daripada hutang. perak. Percayalah Nabi kata. Saya sedikit penuh lagi. Dulu lah. Masa awal-awal kahwin dulu. Tahun, lama dah. Dia teman kan. Awal-awal kahwin dulu. Dia kahwin 2005. Lepas tu 2006 tu beli kereta sebuah. Saya beli kereta yang pertama, kereta potong saga. Kereta lah. Masa tu perlu bayar duit 5,000. Kereta second hand, kereta buruk. Saya pinjam duit dengan seorang pilot. Orang Terengganu, duduk kat Kuala Lumpur ni, pilot mas. Masih pilot sekarang. Dia pinjam kereta. Saya nak pinjam 5,000. Tapi saya hanya mampu bayar 500 je sebulan. Dia jauh. Ibu bagi, saya beli kereta. Dia kata saya akan bayar 10 bulan. Dia kata okey Ustaz, tak apa. Setiap hujung bulan, memang saya bayar. Dia tak payah remind. Kata dah masuk 500. Dah masuk. Dia tak pernah remind. Cukup 10 bulan, kata settle. Okay, Alhamdulillah. Ni cerita tahun 2006-2007. Sampai ke hari ni, saya rapat lagi dengan dia. Nak bagi tahu, saya tak lari daripada dia, saya tak malu dan dia pun sayang kat kita. Berapa ramai sahabat, adik-beradik yang putus hubungan sebab duit? Ada tak? Asal kawan rapat tapi sebab tak bayar hutang, hari ni jadi musuh. Ataupun paling kurang berjauhan, putus persahabatan. Jadi, kita, maksud saya, bila kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bukan saja pribadi Nabi, tapi ajaran-ajaran Nabi kita kena pegang. Satu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam sebuah masjid, ada jenazah. Mayat. Kawan siap, orang tunggu Nabi nak sembahyangkan jenazah. Bila Nabi masuk, Nabi tanya sahabat, jenazah ni ada hutang tak? Apa kata ada hutang? Rasulullah patah balik keluar dari masjid tu. Tak nak solatkan jenazah, abang tak settle tak? Janji yang main-main hutang ni bayar. Rasulullah keluar tak nak imamkan jenazah. Bila Rasulullah nak keluar, ada seorang sahabat yang lain nama dia Abu Qatadah. Qatadah kata, wahai Rasulullah, saya akan bayar hutang si masjid. Kereta. Tak apalah Rasulullah, saya bayar hutang dia. Baru Rasulullah masuk balik imamkan jenazah. Tengok. Jadi hati-hati kalau hutang, dia suami tahu, dia isteri tahu, dia anak-anak tahu. Kena settle, jangan lagi. Tapi tak selesai lagi, cepat Nabi sembahyang jenazah. Esok tu Nabi follow up. Nabi tanya apa kata ada? Macam mana hutang bayar dah? Next day, apa kata, belum sempat dia suruh baru sembahyang, semalam meninggal kan, tak sempat bayar. Hari ketiga, Nabi tanya lagi Abu Qatadah. Abu Qatadah, bayar dah hutang? Abu Qatadah kata, baru ni selesai tak ada settle dah Rasulullah. Rasulullah kata, al-an baradat alaihi jildatuhu. Sekarang baru sejuk kulitnya di bawah sana. Sebab sekarang ni kalau nak tangkap tu, sekarang baru sejuk kulitnya di bawah sana. Bila selesai hutang. Lepas tu kita, anak-anak yang soleh, mak ayah meninggal, antara perkara awal, kita jangan tu sibuk nak jual rumah, nak bagi kita dulu ada duit tu. Cari hutang-hutang dia dulu. Kalau ayah dia ni kontraktor, dia tanyalah hardware mana-mana yang biasa dia ambil barang. Ada invoice yang perlu settle tak? Settle tak? Kalau mak ada grup macam grup kutu dia tanya, "Acik-acik, mak bayar kutu dah?" Mak kau dulu bulan pertama je bayar, lepas dapat peti sejuk tak bayar-bayar. Kita pergi settle giliran dia. Kan, kutu dia. Kalau tahu dia ada buta, orang ada rapat tanya, selesai. Surah bagaimana? Sebenarnya banyak perkara. Secara kesimpulan, kita sebagai kesimpulan, kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah kita bukan saja kita dah bestnya ceramah, kita dah beragak, kita dah selawat, tapi di mana solat kita, di mana amalan kita.
Sambung maulud, kita berarak. Tapi semayang Zuhur 5 minit sebelum asar. Betul. Ada mazhab gitu sih. Itu apa? Betul, saya tak tahu. Saya budak Imam Lain, Baikon, Zion semua ni. Jadi saya kena ambil semayang sekali. Dia semayang Zuhur 5 minit sebelum asar, dia kena sekali wudu. Dia motor pergi Agak-agak tak ada lah mazhab gitu sini. Dia semayang maghrib bila? Semayang maghrib. Semayang maghrib tu masa iklan. Kan tengok drama lah. Dia kena tu. Iklan pun iklan yang kedua. Sebab iklan pertama dia ambil semayang pakai telekung, anak panggil, "Mama ada dah?" Dia tengok dulu. Drama tadi. Iklan kedua baru dia semayang. Tu pun tahiyat akhir laju. "Mama dah ada." "Assalamualaikum ya Allah, pada biasalah." Kita tengok pula. Oh, ya. Maulud sambung nak dengan Nabi dalam syurga. Bagaimana solat kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana dengan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan kasih dia perlu kepada proof your love. Buktikan kasih sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba amal sikit-sikit sunnah baginda yang kita boleh buat sikit-sikit. Ya Allah, tahun ni aku nak mula istiqamah. Biasakan bagi salam, nak sembahyang sunat, aku nak sedekah lah sikit-sikit, aku nak alim majlis ilmu sekali seminggu. Biar ada sebagai tanda bukti kita ada perubahan sikit sebanyak dalam kehidupan kita, sebagai tanda kasih sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tak? Saya buka. Kalau ada nak tanya soalan ke ataupun ada yang nak berkongsi pendapatan ke, boleh. Kalau nak bercinta lama dah lama dah. Ada tak? Tunggu sekarang tunggu kau. Bagi yang dulu. Itu sini tu. Senang aja pandai-pandai. Kalau betul-betul Ya, sila. tak ada dah. Mic. Dah terus direct lah bagi tu. Mic. Ada mic? Tak apa. Lagi lah. Itu tu. Abang ni bawa benda gamer kan. Saya akan memberi Aku dia nak gamer kan. Aku dia ni lagi kaki gamer Ya, betul. Betul yang saya sebut tadi. Berpaut mana? Yang direct dengan klien, direct dengan customer biasanya kat mana? Counter. Apa? Reception, bus captain, bus pilot. Bus captain. Ya tak. Yang direct dengan customer ni. Niat lah, niat. Aku nak amal yang Nabi anjur, kita pahala pun dapat. Bukan sekadar tuntutan kerja. Macam mana kita nak tegakkan amalan sunat? Bahkan kita yang kat kaunter tu kat apa? Assalamualaikum, cik, dari mana? Ya, kita biasakan dan cuba ubah sikit daripada keperluan kerja. Tak, aku pergi ambil isi roda. Kenapa lah budak-budak ni tak faham. Kita yang direct dengan passenger, driver. Bidan, aku tak pernah cakap. Cek tiket tak ada sekarang. Tunggu tiket. Kawan. Siapa-siapa lah yang duduk di kaunter. Dari pun sebab dia kena pastikan supaya betul-betul dapat Subhanallah, ya. Tadilah, itu kejujuran. Kejujuran yang bahagian safety, yang bahagian engineering, itu kejujuran kita. Kesilapan kita, kecuaian kita membahayakan nyawa orang. Kita faham Rasulullah ni jujur. Lalu kita ketika kita kena pergi servis, kita pergi kena design, kena check apa-apa, kejujuran. Mana kebijaksanaan kita. Jadi sebenarnya walaupun dia ni kerja dia dengan rail, dengan tayar, dengan pintu, sebenarnya kalau dia clear, dia tetap dapat pahala. Aku kena buat ni sebab ni kait nyawa orang, bukan sekadar kerja. Jadi tak perlulah masa dia tengah ambil kira tu dia senyum pada rail. Kan? Itu tak payah senyum situ. Tapi maksudnya kerja masing-masing, dalam ruang masing-masing, subhanallah, ada peluang untuk kita buat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah A'lam. Okey, kalau ada soalan, ada tambahan? Ada? Ada soalan? Akak-akak, kalau ada
Ada satu budaya kerja, ada satu budaya kita, mungkin saya share sikit lah, Pak Kerja pun daripada Rasulullah pada waktu ni. Tapi lajak masa kan tak apa sikit. Kita bila kawan kita tolong kita, contohlah kita ada nak pergi bawa anak demam, nak pergi klinik, lalu kawan kita tolong kita buat selesaikan urusan sikit. Bila kawan tu ucap terima kasih kat kita cakap apa? Kita kata, okey, tak apa, hari ni hari awak susah, saya tolong. Nanti saya susah, awak tolong. Kan? Biasa tak ayat macam tu? Okey, dia pun terima kasih. Kita kata, hari ni hari awak susah, saya tolong. Nanti saya susah, awak tolong. Betul tak kaedah ni? Kaedah ini kaedah yang sangat menyetereskan. Dulu aku tolong dia, sekarang aku nak minta tolong sikit je pun tak boleh. Stres. Jadi kita nak pakai kaedah apa? Tak apa, saya tolong awak ni, awak susah, saya tolong. Nanti saya susah, Allah tolong saya. Kalau boleh bawa ini di pejabat, kita akan mudah nak bantu kawan-kawan. Sekali lagi, cuba ikut saya. Awak susah, saya tolong, cuba sebut. Saya susah, semangat jawab tu, Allah tolong. Dia tak ikut kita, saya susah. Sekali lagi, saya susah, awak tolong. Cuba sebut. Saya susah, awak susah juga. Awak susah, saya tolong. Cuba sebut. Awak susah, saya tolong. Saya susah. Jangan jawab Allah tolong lagi, ikut dulu. Dia jawab dah Allah tolong. Nanti dulu, sekali lagi. Awak susah, saya tolong. Saya susah, Allah tolong. Masya Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Awak dulu. Saya susah, Allah tolong. Ya Allah. Ya Allah. Kadang-kadang kalau kita pakai prinsip ni, waktu kerja selesai dah ni, tapi nak pergi tengok train juga. Patut boleh balik dah ni member tu. Macam mana sistem tak settle ni? Kita pun pergilah juga. Tak tambah gaji, tak tambah allowance dah. Tapi kita fikir walaupun lepas dah waktu kerja, waktu kita boleh balik dah. Tapi tolonglah juga sekejap. Peganglah prinsip. Aku tolong dia, nanti aku ada masalah, Allah tolong dah. Tapi bila kita ada masalah, Allah tolong tu dengan dia juga ke? Gini, kita nak bayar tol tunai, tiba-tiba ada makcik seorang dia, apa benda tu? Akak api tu? Akak api. Orang Terengganu kata akak api. High beam. Atas lampu akak api lah. Jadi, kita tengah nak bayar tol, tiba-tiba ada makcik kereta dia high beam. Rupanya smart tag dia habis duit ke apa, minta izin kita nak lalu. Kita bagi tak? Kita bagi. Makcik susah, saya tolong. Kita pun bagi, dia pun lalu bayar. 2-3 hari selepas, so kita pula yang salah lorong, kita pula yang high beam. Akan ada tak orang bagi laluan? Ada tak? Ada. Orang yang bagi laluan tu makcik semalam ke? Tak. Makcik susah, saya tolong makcik. Nanti saya susah, Allah tolong. Sekali lagi last. Awak susah, saya tolong. 1, 2, 3. Awak susah, saya tolong. Saya susah, Allah. Ya Allah. Sebenarnya yang tuan-tuan sebut tu adalah maksud sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah menolong saudaranya. Allah menolong hambanya yang menolong saudaranya. Awak susah, saya bantulah. Yang saya mampu, saya bantu. Nanti kalau saya susah, Allah akan tolong saya. Kalau pegang prinsip ni, akan melahirkan staf-staf, pekerja-pekerja, petugas-petugas yang ringan tulang. Itu dia panggil unconditional, tanpa syarat.
kita tolong, tak apalah. Jadi Allah tolong aku. Jadi begitu. Jadi kalau tak ada soalan, saya pun setakat ni saya pun dimaklumkan pukul 3 sampai pukul 4 kuliah kita ni. Memang betul tengah hari ni memang mencampur kiamat. Kan? Tapi tak apa. Saya ucap terima kasih kepada yang menjemput, dapat peluang datang sini. Moga-moga apa yang saya kongsi sikit ini adalah manfaatnya. Satu perkara. Ini pun berkait dengan hadis Nabi. Saya dulu saya share lah sikit. Saya dulu ada penyakit kalau boleh kalau kena air sikit tu kadang-kadang kuliah subuh saya terpaksa batal kuliah subuh ni pahit betul terus buka kalau air sikit baca hadis Nabi sebab baca sepotong hadis Nabi di situ ada apa pernah dengar hadis ni habbatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati mau baca hadis ni. Kadang aku ni lama dah duduk makan ubat klinik kering. Lepas tu makan belacang, bersih balik. Terus balik. Baca hadis, batu sauda, ubat segala penyakit. Saya pun beli makan batu sauda, ambil makan. Ini saya makan, ini cerita lama ni, tahun 2013. Dia jadi bersih, beringu, berkahak. Rupa-rupanya sinus keluar. Saya demam 3 hari, bungkus. Demam, sepanjang demam tu beringu, berkahak semua. Rupa-rupanya dia buat. Alhamdulillah lepas masuk ke minggu kedua, ketiga sampai sekarang nak makan belacan, makan udang, soto tak ada masalah dah. Tersedung dulu. Isteri saya tahun 2013-2014 dia buat PhD. Sekarang selesai dah lah. Migraine. Selalu sangat bang. Tarik rambut bang, tarik rambut. Kita masuk tarik rambut je tarik je lah. Kakak saya cikgu sekolah migraine. Mak mertua saya cikgu sekolah migraine. Isteri saya buat PhD migraine. 3 orang ni adalah pakar migraine dalam keluarga kami. Dia memang pandai buat migraine. Migraine semua. Saya kata, tadi kita baca hadis ubat segala penyakit. Saya pun dah okey resedung, try amat. Tapi migraine dia ambil masa sikit. 3 minggu, sebulan setengah dia slowly kurang. Kalau resedung saya 3-4 hari terus dia keluar. Sejak daripada tu 2014 saya pergi mana-mana surau, masjid, pejabat, saya akan kempen. Amalkan, ni yang Nabi anjur. Moga-moga badan sihat sebab kalau baca dalam Google, the benefit of black seed, apa tu sauda, Nigella sativa, dia punya nama saintifik, rupanya dia menguatkan immune system. Bila kuat immune system, dia akan lawan. Dan sejak tahun 2014 tu, saya duduk niaga juga, saya dapat bahawa batu sauda ni, dia akan trace penyakit. Macam orang kalau ada apa yang sakit kat kaki tu, makan kacang, banyak daging tu, go out. Yang ada go out, bila dia akan, tapi kalau orang ada gout, pengalaman saya, bukan saya sendiri lah, kawan, bila makan batu sauda, dia akan sakit kat tempat gout tu, dia akan mencucuk dia. Kemudian dia akan mula buang air besar, keluar lendir, uric acid. Dan dia akan kencing banyak, uric acid keluar. Ya, tapi dia take time sikit. Banyaklah. Bila kita duduk kempen ni, makcik-makcik kat masjid surat, Ustaz, Acik dulu sakit lutut Ustaz, pagi-pagi bangun kaki kebas, nak buat kerja. Bila makan batu sauda ni jadi lancar, cepat bangun. Dan apa ni ramai yang share anak-anak perempuan. Apa budak-budak perempuan kalau dia uzur tu, dia period yang sakit perut tu, sesungguh tu. Sesungguh. Anak acik tak ada sesungguh dah sekarang. Yang sesungguh tu dengan yang masalah irregular period. Saya kata gini, kita yakin dengan hadis, kita niat dan kita ikhtiar. Dan yang terbaru ni yang orang kena long covid ni. Dia kena covid, dia dah sembuh, tapi pernafasan kadang-kadang tak berapa nak smooth lagi. Bila dia amal batu sauda, alhamdulillah jadi lancar. Boleh walking, jogging, sport tu kan. Tak boleh lagi. Saja dan masa covid baru ni saya buat. Saya sebenarnya pada saya sembuh saya niaga batu sauda yang kapsul. Tapi bila datang covid, ramai customer yang duduk makan kapsul ni, dia kata Ustaz, anak-anak umur 5-6 tahun susah nak telan. Saya buat tuan, saya buat dalam sachet, letak batu sauda, madu, kurma, delima sikit. Kita buat rasa tu rasa sedap. Masa manis. Jadi dia tak boleh. Untuk anak-anak kecil makan. Anak saya pun makan lah. Saya buat ni 2021 baru ni.
sebab dia orang dah boleh pergi sekolah dan dia boleh immune system. Subhanallah, yang budak-budak yang makan dalam session ni yang bersih-bersih beringung pagi-pagi dan apa yang ada biji-biji dalam mulut tu. Ulcer tu banyak. Budak-budak yang ada ulcer dimakan session Allah bagi sembuh. Lepas tu saya duduk gerak mana-mana. Mak-mak pula, Ustaz, mak-mak nak juga dalam session. Dan saya buat, subhanallah, yang session ni kesan segera dia masalah sesemut tadi dan juga siapa-siapa yang nak kurangkan berat badan. Bila dia makan, mudah nak membuang. Saya pun baru ni balik haji baru ni 80 kilo. Exercise, campur dengan makan dia semua dah 75 sekarang. Bagalah juga kurang 5 kilo, 11,5. Tapi dia membantu kita nak membuang. Sajalah kebetulan datang ni saya ambil kesempatan kalau ada sahabat-sahabat tuan-tuan rasa nak cuba ikhtiar untuk anak-anak, untuk sendiri. Saya rasa ada membantu saya, ada kat luar situ. Ada membantu saya kat luar tu. Boleh nak tengok ada yang bantu saudara. Kalau nak cuba amal, nak pakai QR code ke apa semua boleh je tengok insya-Allah. Moga-moga ada manfaat. Tapi saya nak sebut dua, kalau yang reseduh dengan go out, memang kalau dimakan agak ada kesan gitu sikit. Gout dia akan sakit. Kemudian dia akan mula buang air besar, banyak keluar uric acid. Yang ada reseduh dia akan bersih berkahak teruk beberapa hari. Yang lain macam sembunggu, macam migraine, dia akan slowly kurang, yang sakit lutut, kolesterol dan sebagainya. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit perkongsian pada petang ini. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Dan moga-moga majlis-majlis ilmu sebegini diteruskan, diperbanyakkan lagi agar barakah di tempat kita cari rezeki ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum